Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi dari Thinking Channel. Subjek hari ini yang kita nak berbincang ialah still dalam bab tulisan Jawi, tapi approach kali ini berlainan sedikit. Saya ada sentuh subjek ini pada video saya yang sebelum ini. Kalau rajin bolehlah tengok-tengok kat video tu di mana saya ada mengajarkan cara macam mana nak write Arabic dan Jawi. Write Arabic dan Jawi like a boss, write Arabic and Jawi like a big boss. Kemudian video satu lagi ialah how to write Arabic and Jawi boss kepada big boss. Ada trik dia lah, bunyi dia untuk apa nama tu, menarik minat tuan-tuan untuk mendengar untuk menonton video itu. Hari ini subjek saya ialah Mobile Jawi. Subjek Mobile Jawi sebenarnya adalah Isman Jawi. Jawi ini saya punya passion. Saya berasal dari Johor. Johor adalah salah sebuah negeri di dalam Malaysia, di antara ada beberapa negeri yang mengamalkan sistem pembelajaran dua sesi, di mana ada sesi pagi dan juga sesi petang. Sesi pagi kami sekolah kebangsaan, di mana kami belajar banyak subjek, dan juga Jawi itu salah satu daripada tulisan yang diajarkan di dalam sekolah itu. Kemudian sebelah petang pula, kalau saya sekolah kebangsaan pagi, petang tu kerana kami akan pergi sekolah agama, di mana penulisan Jawi itu kerana dia sekolah agama khusus kepada pelajaran yang agama, jadi dia punya tulisan tu kena tulisan Jawi. Jadi kalau tahun ini pagi sekolah kebangsaan, petang sekolah agama, tahun depan tukar pula, pagi sekolah agama, petang sekolah kebangsaan. Jadi di situlah saya mula belajar Jawi, dan juga saya rajin menulis lah. Saya memang suka menulis Jawi. Dulu memang saya terror. Sekarang tak terror juga, tapi dulu masa belajar ejaan dia, semasa ejaan Jawi saya semasa sekarang ni dah ada perubahan daripada penyusunan ejaan bahasa dia tu. Jadi mungkin ada berbeza sedikit lah. Tulisan Jawi saya mungkin ejaan lama. Setelah lama saya tinggalkan, saya kerja early 90s dulu. Saya bekerja di Kampung Baru, sebuah syarikat. Di situ kami dah ada broadband. Maknanya early 90s dah ada broadband lah. Bukan seperti sekarang ni yang murah. Dulu lease line tu maknanya dia punya line tu sebab dia ada akses kepada pasaran saham, jadi dia punya data perlu laku dan banyak, sentiasa on. Kemudian saya mencari macam mana cara dia untuk menulis Jawi dengan menggunakan word processor. Ketika tu saya ingat saya gunakan Microsoft Word. Awal dulu pun dah ada Microsoft Word. Cuma nak menuliskan Jawi dalam Microsoft Word susah. Arabic boleh, cuma Jawi dia ada 6 huruf yang ditambahkan daripada huruf-huruf Arabik. Contohnya nga, pa, ca, ga, va tu V kot, dan waw ada titik dengan pa. Jadi 6 huruf ini ditambahkan supaya dapat mengeluarkan bunyi dalam bahasa Melayu kita lah. Contoh papaya, orang Arab dia tak sebut papaya, dia sebut babaya. Lepas tu ejaan dia ba-alif, ya alif, babaya. Kita balik, ba tu sebenarnya pa, kemudian huruf ga dan huruf nya. Jadi tambahan-tambahan tu perlu ada untuk kita dapat keluarkan bunyi yang sama dalam digunakan oleh bahasa Malaysia, bahasa Melayu kita. Jadi saya mencari dulu, mencari-cari, saya tak jumpa cara macam mana nak keluarkan dia punya huruf-huruf Jawi ni, sehinggalah saya jumpa beberapa cara lah. Satu daripadanya yang saya minat sekali tengok ialah ada dibangunkan sebuah plugin untuk Microsoft Word oleh seorang rakyat Malaysia kita yang belajar di US. Dia mungkin, saya ingat orang IT jugalah. Cuma dia masa tu dia belajar tu, dia nak hantarkan surat kepada tuan. Dia nak hantarkan surat kepada ibu dan ayah di kampung. Mereka membaca Jawi. Dia pula boleh tulis Jawi tapi tak berapa cakap. So dia develop satu plugin di mana bukan saja tulisan Jawi itu keluar cantik, memudahkan dia tulis runni. Contoh macam saya
ingin bertanya kepada ayah, dia keluar tulisan Jawi SIM Malaysia, dia tulis SAYA. Itu plugin yang bagus, saya suka, saya pakai sekejap. Lepas tu satu lagi plugin yang saya jumpa ialah inserting Quran dalam Microsoft Word. Contoh kalau kita nak insertkan surah, kita boleh pilih surah apa-apa dan juga dia punya ayat yang keberapa, dari berapa ke berapa, kemudian dengan maknanya sekali, sama ada bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris. Dulu dia ada feature tu untuk Microsoft Word. Saya dah tunjukkan beberapa ustaz, dia orang suka. Saya dah lama tak gunakan, saya tak ingat apa nama plugin dua-dua tu. Jadi sampai satu ketika kita menggunakan handphone, sangat susah dulu nak boleh Jawi kat handphone, sebab dulu font Jawi huruf Ga tu dia baris, bukan dia ada titik. Jadi saya ingat gunakan Samsung punya keyboard layout, kalau tak silap saya lah, sebab dah lama dulu. Dah lama, jadi saya tak berpeminat lagi untuk memeningkan kepala. Jadi saya cubalah cari jalan macam mana untuk tulis Jawi dekat internet. Bila saya jumpa ejawi.net, dibangunkan di beberapa orang sahabat yang memang minat penulisan Jawi, di mana kita boleh download keyboard layout untuk Jawi pada komputer dan juga termasuk font yang ada huruf Jawi. Lepas tu dia ajarkan macam mana cara-cara kita nak menulis Jawi. Jadi sama ada kita gunakan Microsoft Word ke Notepad ke apa saja word processor kita boleh gunakan, kita boleh tulis Jawi juga. Dan kalau kita perasan tak tahu sebab apa masa tu keyboard tak ada tulis Jawi kat situ, jadi mungkin ada sedikit peningan kepala kita untuk mencarinya. Sebab saya menggunakan link daripada phone kepada komputer untuk paparkan handphone saya ni kepada komputer supaya tuan-tuan nampak kan. Jadi ada sedikit susah bagi saya lah. Cuma saya perlu saya perlu link kejap lagi, nanti bila kita nak masuk part tu nanti saya akan upkan link tu balik. Dia terpadam, saya perasan tak terpadam, saya cuba nak hidupkan balik. Okey, mana saya tadi? Tentang Microsoft penggunaan Jawi. Jadi bila kita tak tahu kat mana huruf Jawi pada keyboard kita, dia boleh prompt keluarkan on screen keyboard. On screen keyboard mana kat screen kita nampak keyboard tu, kita boleh klik mana huruf-huruf dia. Bila kita dalam tulisan kita choose Jawi, dia akan keluar huruf-huruf Jawi tu, kita boleh type lah. Kita boleh klik pun boleh, type pun boleh. Kita tahu dia beritahu kat contoh huruf apa tu berada dekat P contoh. Jadi kita tekan tu nanti dia keluar lah huruf. Sampai satu ketika saya berjumpa dengan Mobile Jawi. Masa tu saya tengok penulisan Jawi boleh Arabic, boleh Jawi, boleh bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, dan Rumi tu Jawi tu boleh. Itu saya suka lah tu. Jadi saya tengok okey, ini boleh menyebabkan saya dan saya minat balik kepada penulisan Jawi dengan lebih teliti lagi, sebab dia kata dia sentiasa cek dengan dewan bahasa tentang ejaan yang betul. Jadi saya seronok lah. Jadi saya pakai. Unfortunately satu ketika tu saya beritahu developer. Saya kenal developer tu, nama dia Muthu Nandamaran, orang India, tapi dia bangunkan aplikasi Mobile Jawi untuk kita semua. Mungkin dia boleh baca Urdu tulisan huruf-huruf dia, huruf Arabik. Saya kan huruf Ca, huruf Pa semua tu lebih kurang ada, tapi cuma bunyi dia punya Pa tu, kita Pa ada 3 titik. Dia mungkin Pa tu huruf Ya bawah, titik bawah tu bunyi dia Pa. Jadi saya tengok mungkin dia dapat sesuaikan diri dengan tulisan Jawi, jadi dia developkan aplikasi itu untuk kita pakai. Jadi saya guna dan saya berhubungan dia dulu, awal-awal dulu subscription. Ada bayaran. Saya tak kisah, saya support. Kenapa? Kerana saya suka dia bangunkan satu kemudahan untuk kita. Sampai satu ketika saya beritahu dia, bos, saya dah jumpa dia dah. We had lunch together many years back. Dia kata, bos, saya tak dapat nak jadi beta tester lagi kerana saya menggunakan Huawei baru. Huawei lama dia adalah Android base. Huawei baru dia bukan Android base, dia Huawei platform sendiri. Kalau Mobile Jawi ini mudah didapatkan dalam oleh iPhone, Android phone ataupun Huawei. Cuma masa tu saya tak tahu. Saya kata dia, saya tak boleh testkan lagi. Dia kata tak apa bro, nanti kita masukkan satu dekat Huawei sebab you boleh access juga. Okay, thanks. Jadi saya gunakan balik lah. Saya install balik, saya gunakan balik. Bila saya gunakan balik, nampaknya memudahkan sebab dia boleh tulis Arabic, dia boleh tulis English. Tulisan tu memang boleh tak?
Maksud saya ialah dalam Google, kalau kita tak ubah apa-apa dalam kita punya standard phone ni, kita kalau masukkan empat-empat bahasa ni, English, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, Arabic dan Jawi, dia termasuk dengan dictionary dia sekali. Kalau kita select English bahasa kita, bila kita ejaan tu salah, dia akan prompt dekat dictionary, ejaan ni salah, dia akan bagi kita suggest beberapa words yang kita boleh pilih. Mungkin itu lebih daripada ejaan salah tu, dia boleh tunjukkan yang ni betul. Dan bahasa Malaysia macam tu juga, tulisan Jawi macam tu juga, Arabik macam tu juga. Jadi makin lama di Malaysia ni pula kita rajin tulis kadang campur-campur bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Jadi dia orang combinekan dictionary tu. Mungkin word ini dalam bahasa Malaysia betul, dalam bahasa Inggeris tak betul. Jadi dia kata ambil dua dictionary, dia check dua-dua dictionary tu. Jadi bila dictionary dah ada tu, nanti mobile Jawi macam tu juga. Maknanya kalau kita install mobile Jawi pada phone kita, kita dah boleh gunakan dalam bahasa Malaysia, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Arabic, Jawi dan Rumi tu Jawi. Itu feature dia. Rumi tu Jawi nanti kalau tuan-tuan tak pernah tengok, dia masa kita install nanti, sama ada dia dapat tengok demo atau mungkin kita terus buat demo sendiri. Tuan tengok macam mana. Saya tulis dalam Rumi, dia akan keluar Jawi. Saya tulis Rumi, dia keluar Jawi. Jadi macam budak Melayu tu lah, dia hadapan ayahanda yang tercinta, ayahanda dan muda tercinta. Jadi dia keluar lah ejaan Jawi tu. Jadi cool lah kan. Tak apa. Kita nak buat lah, kita pergi kepada phone saya, nanti saya tunjuk macam mana. Okay, let's go over to my phone. Okay, now kita dah berada di handphone saya. Tengok, sama tak? Tengok pada phone tu. Okay, saya dah paparkan apa yang dia ada dekat mobile phone saya ini, supaya tuan-tuan boleh tengok. Okay, dia ada 2-3 cara untuk kita dapatkan mobile Jawi ini. Kalau kita menggunakan peranti ataupun device kita adalah Android, bila kita klik satu link, dia akan terus pergi kepada website mobile Jawi, tapi khusus untuk installation, di mana site tu akan kenal pasti kita gunakan sama ada Huawei, iPhone ataupun Android phone. Kenapa dia perlu tahu? Ialah sebab kalau dia Huawei, dia akan bawa terus kepada app gallery. Dia tak, dulu punya Huawei pakai Android, dia punya yang latest sikit ni, dia tak menggunakan Android, dia gunakan Huawei sendiri. Jadi dia letakkan software itu ataupun aplikasi itu dekat Huawei app gallery. Klik link ini, dia akan bawa kepada Huawei app gallery. Kalau kita pakai Android phone, klik link itu, dia akan membawa kita kepada Google Play Store. Kalau kita gunakan iPhone, kita klik link ini, dia akan pergi terus ke Apple App Store. Jadi kita tengok, saya ada letakkan dia punya link tu dalam Telegram. Saya akan buka Telegram. Okay, here we go. Now, buka Telegram, nampak dengan jelas? Jelas tak nampak? Okay, now kita berada dekat Telegram ini. Okay, now sekarang ni kita tap. Ini adalah format Google Keyboard. Okay, dan Google Keyboard ni dia masih kosong lagi, satu saja bahasa iaitu bahasa Inggeris. Jadi dia ada gambar smiley face kat sini. Ya. Okay, jadi ini adalah Google Keyboard. Google Keyboard ni dia hanya sebab ini phone ni saya baru lepas format supaya dia kosong. Saya nak walk through installation of Google mobile Jawi ni di Android. Jadi saya kena buangkan semua sekali tu. Okay, now saya pelankan sikit radio ni. Okay, now kita balik semula kepada phone tadi ni. Ini adalah Google punya keyboard layout. Jika kita ada satu language saja kita install, contoh yang ini standard dia English, gambar dia smiley face. Kalau kita ada 2-3 bahasa yang kita install seperti bahasa Melayu, Arabic, nanti dia akan keluar globe dekat sini untuk memudahkan kita pilih. Kalau kita klik di sini, nanti dia akan tukar sama ada kita nak bahasa Inggeris, bahasa Melayu ataupun Arabic. Sebab dia ada kena mengena dengan dictionary. Dulu standard dia ialah apabila kita klik bahasa Inggeris, dictionary dia bahasa Inggeris. Jadi bila dia check ejaan kita adalah check ejaan dengan bahasa Inggeris. Kalau kita tulis bahasa Melayu, dia akan tunjukkan spelling error tu.
Kemudian dia akan prompt apakah pilihan yang sesuai membetulkan ejaan salah kita. Pada dia, kita salah sebab ini dictionary bahasa Inggeris, keyboard layout bahasa Inggeris, jadi ejaan Melayu salah. Kalau begitu juga kalau kita dalam bahasa gunakan pilih bahasa Melayu, kita tulis bahasa Inggeris, dia akan menyebabkan dictionary itu check balik, dia kata salah juga. Sekarang punya dictionary ataupun keyboard layout ni dia dah combine dua dictionary. Kita boleh gunakan bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, dan dia check dua-dua dictionary. Kalau betul-betul ada dalam dua-dua dictionary tu tak ada perkataan tu, dia kata ini memang salah betul lah. Jadi dia bagi pilihan sama ada bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris yang paling dekat-dekat dengan ejaan yang mungkin dia rasa salah. Okey. Sekarang ni kita kosong lagi, hanya satu bahasa saja. Okey. Saya perlu yang ini tak apa, ini kalau tuan-tuan tengok pada video sebelum ni, tuan-tuan akan tahu bahawa ada kegunaan ni. Kalau cek kat channel saya, Thinking Channel, cek video-video sebelum ini, ada di mana saya akan mengajarkan cara macam mana menggunakan personal dictionary saya ini yang saya dah isikan data, import terus ke dalam keyboard tuan-tuan ataupun phone tuan-tuan, dia akan masukkan dalam personal dictionary. Ada guna tu, ada dia punya tu will make you write Arabic and Jawi like a boss to the big boss. Yeah. Okay, tapi hari ni kita nak pergi ke soalan yang itu, iaitu saya menggunakan Android phone. Saya menggunakan Android phone dan saya akan klik link ini untuk membawa saya ke baru format tadi kan, saya lupa. Next. Alright. Dia pergi kat Mobile Jawi, dia tengok, dia bawa saya kepada Google Play Store. Dia kata install sebab apa? Sebelum ini saya telah install Mobile Jawi ini di Huawei, saya ingat Huawei P10 Plus saya install. Saya tak perlu klik yang atas ni, saya klik yang bawah ni, open in Play Store app. There you go. Dan dia kata secure download, maknanya Mobile Jawi ini dia telah letakkan dengan secure di tempat Oppo punya Android market. Okay, now dia bawa terus kita kepada Mobile Jawi dalam Google Play Store. Kalau kita gunakan iPhone, dia akan bawa pada App Store lah, Apple App Store. Kalau kita gunakan Huawei, App Gallery dia. Kita klik install. Saya terpaksa format balik supaya walkthrough saya ni ataupun step by step saya ni sama dengan first time installation Mobile Jawi di handphone tuan-tuan. Kalau saya install dan uninstall balik semula, nanti bila saya nak install baru, dia step saya tu pergi ketiga, dia tak tunjukkan daripada satu-satu. Tak jadi saya tunjuk saya klik open. Okey, kalau saya dah install ini, saya uninstall balik, saya install lagi sekali, dia tak bawa ke sini lah, dia bawa kepada step ketiga, pilihan bahasa saja, sebab dia dah kena dictionary semua dalam sini. Okay, sekarang ni dia assume kita tak ada apa-apa, kosong. Okay, saya pun klik. Tapi sebelum tu tengok tuan-tuan, tengok macam mana dia display ayat-ayat di atas. Okay, kalau kita tulis Rumi, this is Rumi to Jawi, pilihan kita Rumi to Jawi. Bila Rumi to Jawi, dia keluar lah. There you go. Nampak? Canggih? Bukan kita tak. Kenapa tuan-tuan? Kadang-kadang kita punya ejaan adalah ejaan Jawi lama. Ejaan Jawi baru adalah diorang ni, mereka kaji balik dengan Dewan Bahasa dan Pustaka dan check balik sama ada ejaan itu betul. Baru ni pun saya check dengan developer. Developer akan membetulkan satu kesilapan di mana ejaan nama saya, bila saya sebut ALI, dia eja alif lam ya, sepatutnya ain lam ya sebab dia Arabic. Jadi itu menyebabkan dia suka benda macam ni supaya dia boleh identify kan, Mobile Jawi boleh identify nama ke. Jadi kalau Muhammad tu dia tak eja MOHAMA ni mim waw ha alif kan, jadi dia ambil Muhammad tu di mim ha mim dal. Jadi contoh macam tu lah. Jadi sekarang ni saya klik kepada get started. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. So pilihan pertama ialah setting up Mobile Jawi. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan install, uninstall dan install sekali lagi, dia tak ikut step ni, dia dah pergi step ketiga dah. Saya enable in setting, dia bagi kita prompt ini, tuan-tuan nak baca silakan baca. Saya dah baca banyak kali, saya klik understood. Now pilihan saya ialah sama ada kita nak menggunakan Google Voice Typing,
dia ada pilihan yang sedia ada standard lah, Gboard. Google Voice Typing ni adalah pilihan yang Google bagi kita. Saya nak gunakan Mobile Jawi, saya pun tulis sini, dia kata activate. Yes, activate. Now selepas berlaku yang ini, saya reverse balik, done. Okay, now done. Tadi yang di atas tadi dia tulis done tu, DONE. Jadi saya klik, lupa nak tunjukkan tuan-tuan. Okay, kemudian saya switch input method. Kenapa kena perlu switch? Ialah sebab selama ni kita menggunakan Google, sama ada Google Voice Typing atau Google Keyboard Layout. Sama ada kita kalau ada dua bahasa, English Malaysia, jadi Google Keyboard tu kan boleh kita pilih bahasa Malaysia ataupun bahasa Inggeris. Tapi sekarang ni kita nak switch input method. So instead gunakan Gboard, saya nakkan English Mobile Jawi. Sebab yang ada bahasa yang dalam sini satu saja, bahasa Inggeris. Saya klik finish. Now, okay, kita reverse. Okay, now, oleh kerana kita ada satu bahasa, kita, okay, now, ini satu juga. Ini Jim ni menunjukkan bahawa ini Mobile Jawi punya queue. Kalau yang Google Gboard tadi, sebelum dia ada 2-3 bahasa, dia akan keluar smiley face. Kalau kita dah install 2-3 bahasa, dia akan tunjukkan globe macam ni juga. Tapi di Mobile Jawi tak, dia tunjukkan satu saja. Sekarang ni cuma dia kosong sini. Sebab apa? Standard dia ialah bahasa Inggeris. So kalau kita klik yang ini, mana kita nak pilihan lain, dia tanya kita, there is no other mobile keyboard Jawi. Jadi kita kena enable kan. Klik OK. Nampak? Yang ini sistem language dia satu bahasa saja. Saya disablekan yang atas, maka saya diberi pilihan untuk menggunakan sama ada Mobile Jawi untuk English, Arabic, Melayu, Melayu Jawi dan Melayu Rumi Jawi. Saya kata semua sekali saya nak. 1, 2, 3, 4 tambahan selain daripada bahasa Inggeris. Now semua selesai, saya reverse. Okay, jangan tekan ini go to the main menu, tak mau. Mana ini reverse ni baru dia accept. Saya klik reverse. Okay, selesai. Maka saya tap message sekali lagi. Nampak tak? Sekarang ni dia keluar bahasa Inggeris kan? Sebab kita dah ada pilihan. Ada banyak pilihan. Saya tap lagi sekali huruf Jim ni. Ni bahasa Arab. Ini bahasa Melayu. Bahasa Melayu kita lah. Yang ini Melayu Jawi. Cuba tuan-tuan tengok betul-betul. Manakah 6 huruf Jawi yang saya kata tadi tu? Jangan panik tuan-tuan. Ada dalam sini. Tersembunyi, bukan kata sembunyi lah. Sebenarnya contoh macam nak cari huruf pertama sekali, huruf H. Iaitu Fa 1 titik. Tapi kalau H 3 titik. Jadi kita tekan dekat huruf Fa ni. Ni di sini. Tekan lama. Maka dia paparkan. Jadi kita alihkan tangan kita ni ke kanan. Klik. Maka itu adalah huruf Fa. Space. Huruf Ca. Ca adalah huruf Jim yang ada 3 titik. Jim sebelah kanan ni. There you go. Tekan lama-lama. Huruf Ca keluar. Space kan. Pada nak tunjukkan satu-satu huruf. Kemudian huruf Ga. Huruf Ga tu ialah huruf Kaf yang ada 1 titik. Saya tekan Kaf lama-lama. Nampak tu. Saya terus pilih lah. Itu Ga. Huruf Nya. Huruf Nya tu adalah huruf Nun dengan 3 titik. Huruf Nun kat sini. Kemudian huruf B. Huruf Ba. Wow 1 titik. Nak aja video, nak aja Venezuela, gunakan yang ni lah. Bunyi dia. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi apa dia? Nge tu Ain 3 titik. Kita tak boleh tekan Rain dengan lama-lama. Sebab dia tak letak kat situ. Dia letak kat Ain. Sebelah dia tu. Ain 3 titik. Jadi nge. Ini adalah pecahan-pecahan dia. Okay, saya klik send saja nak tunjukkan. Contoh kita ambil kalau eja panjat. Nun, Jim, Ta. Panjat, nampak? Dia bersambung. Okey. Cahaya. Ca, ha, ya, alif.
cahaya. Panjat cahaya, bukan saya nak dia ada makna perkataan ni, cuma saya nak keluarkan bahawa huruf-huruf ini bersambung. Ga, ganti. Ga, nun, the, ya, ganti. Kemudian punya, pe, waw, nya, alif, punya. Video, waw, ya, mana huruf dal dia sembunyikan, ya. Oh, nampak tak video? Kadang-kadang tak perlu kita sampai habis pun. Tengok ni dah ada pilihan ni kan, klik je lah. Kemudian belakang tu ialah nge, sangat, sim, alif, tekan ain lama-lama keluar huruf nge. Nampak tak? Pilihan dah ada tengah-tengah tu dah, sangat tu. Nampak saya klik tengah-tengah tu, sangat. Jadi saya hantar. Nampak tuan-tuan? Saya nak buktikan bahawa huruf ni satu-satu dia macam ni, dia bersambung. Okey, ini bagi mereka yang cakap, mengeja dan menulis Jawi, cuma dia nak praktis typing. Tapi kita nak gunakan mobile Jawi, nak menyenangkan hidup kita. Tekan jim lagi sekali, dia bagi English, tekan jim, Arabiah, bahasa Melayu, Rumi tu Jawi. Okey, contoh saya nak menaip, dia tulis Rumi, Rumi tu Jawi, saya. Nampak tak pilihan dia tu? Saya boleh pilih ataupun saya just tekan space. Saya hendak, sebab ini kita dah setkan bahawa apa kita tulis Rumi dia akan keluar Jawi. Hendak, H-E-N-D-A-K, hendak. Pergi, P-E-R-G, nampak tak? Pergi dah ada, saya ambil lah, tak payahlah saya panjang pelap. Saya nak pergi ke Johor, Johor, ke tu ke Johor. Oh tak ya ke. Bukan saya buat tadi. Ke sepatutnya dia keluar. Ke yang ni. Ke. Cuma bersambung lah kan. Ke Johor. Johor Darul Ta'zim. Darul. Nampak tak? Dia dah bagi kita pilihan. Darul Makmur. Tu Pahang. Darul Aman. Darul Ta'zim. Ta'zim, Darul Ta'zim. Ini salah ejaan lah. Oh, okey. Nanti saya akan tunjukkan kepada apa nama tu, kepada brother saya tu supaya dia tahu bahawa itu ejaan dia salah. Saya ni beta tester untuk dia, jadi saya kerjasama dengan dia lah. Dia dah bagi kita hidup senang dengan mobile Jawi ini, maka saya bantu dia. Darul Ta'zim ejaan dia salah. Okey, sebab dia ada keluar Darul Aman, bentuk lagi sekali Darul space Darul. Nampak tak? Darul Makmur, Darus Salam tadi. Nampak? Darul tu salah je, saya kena tangkapkan untuk tunjuk pada dia. Okey. Maka kalau kita hantar, orang yang menerima kita, saya hendak pergi ke Johor Darul Ta'zim. Darul Ta'zim tu kalau kita pandai eja lah, sebab sebenarnya eja salah. Ikut sebab dia Darul Ta'zim ni perkataan Arab. Jadi dia kena keluarkan ikut spelling Arabik. Ini saya boleh beritahu dengan dia lah, nanti dia update. Macam contoh nama saya A-L-I. Kalau saya tulis A-L-I, nampak tak dia tulis Ali bin Yahya. Bin betul, Yahya, Y-A-H-A-Y-A, Yahya. Nampak? Sedangkan nama saya Ain. Okey. Jadi itu dua perkataan yang saya jumpa hari ini, dan masa saya mencuba ni, bagus juga buat tutorial ni. Jadi kita boleh bantu dia dan dia update, senang hidup kita akan datang. Okey. Jadi kita dah boleh menggunakan mobile Jawi dengan cakap, sama ada kita nak gunakan keyboard dia untuk bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu ataupun tulisan Arab ataupun Jawi ataupun Rumi tu Jawi. Jadi kita dah ada feature dia, tak perlulah kita gunakan Google Keyboard. Boleh gunakan, tapi benda tu menyenangkan kita nak pening kepala buat apa. Betul tak? Okey. Sekiranya tuan-tuan rasa bahawa video tutorial ni bagus, saya mohonlah kalau ada dapat berikan saya semangat sedikit dengan klik like, kemudian share pada kawan-kawan menggunakan mobile Jawi, kemudian tengok video saya yang lain-lain tu. Sebab apa? Yang di atas tadi tu ada personal dictionary tu kan.
personal dictionary tu dalam video tu ada di bawah tu, saya letakkan macam mana nak dapatkan personal dictionary. Nanti klik pada link tu, dia akan bawa pada satu tempat tu untuk dapatkan file personal dictionary tu. Dia kita download ke dalam phone kita. Jadi saya ajar cara macam mana nak buat nanti. Dia akan klik terus masuk apa dalam personal dictionary, masuk ke dalam phone tuan-tuan. Jadi tuan-tuan nanti nak type kan, orang tulis Askom, kita pun tak nak jawab Waskom. Orang Askom tu maknanya Assalamualaikum. Jadi kita nak bagi, bila dia cakap macam tu, kita takkan Askom, Waskom atau selawat kan. Kita SAW. Dulu saya memang rajin SAW sebab saya boleh type alaihi wa alihi wasallam tu panjang, tapi setiap kali tu kena buat tu tercari-cari. Kita dalam PKP ni jari bertambah besar tuan-tuan. Jadi nak tekan macam mana selalu banyak salah eja. Jadi kecil. Jadi saya gunakan short form SLWT, saya beri selawat. Dan kalau saya jawab selawat, saya ingat SAAS sallallahu alaihi wasallam, ataupun saya tak ingat, dalam situ ada, cuba tengok. Tuan-tuan kena tengoklah video tu, download tu. Okay, terima kasih sekali lagi kerana menonton video saya ini. Dah harap tontonlah video yang lain-lain. Ada banyak tutorial. Saya ingat next one saya nak buat macam mana nak buat setting shortcode ini yang nama-nama pendek-pendek ini dalam WhatsApp. Jadi kita boleh gunakan WhatsApp, dapatkan yang sama. Kita tak payah lagi tulis apa nama tu, Waskom, tapi dalam WhatsApp. Kalau kita tak reti nak pakai yang macam ni, kita boleh gunakan WhatsApp. Tapi WhatsApp ada lagi feature dia dalam tapi kita kena install WhatsApp for Business, dan juga kita kena install bukan WhatsApp for Business, dan kita kena gunakan dia punya business site tu, ada katalog. Saya dah gunakan dah katalog dia, ada perkara lain. Jadi harap video tutorial penggunaan mobile Jawi ini dapat membantu tuan-tuan untuk tulis Jawi dengan lebih cepat. Sama ada nak type satu-satu Jawi ataupun nak try rumi tu Jawi, silakan ikut kepada kesukaan masing-masing. Terima kasih kerana menonton video saya ini. Harap tonton video yang lain. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa